Selamat sejahtera Miss Dayang, saya Jordan dan ahli-ahli kumpulan saya, Yofe, Ashar, Aslan, Carol, dan Trinity dari kumpulan 1 akan membentangkan tugasan 2 kami. Sebelum memulakan pembentangan, izinkan saya menyampaikan serangkap pantun. Harapan di IA namanya Ashar, kawan baik perangai macam setan. Isu dipilih, isu kesamaan gender, kumpulan 1 akan bincangkan. Okey, baiklah. Topik yang telah kami kaji adalah berkaitan dengan kesamarataan gender. Seperti apa yang Miss boleh lihat dalam poster, lambang kesamarataan gender dari SDG iaitu Sustainable Development Goals. Kesamarataan gender bermaksud bahawa semua jantina mendapat peluang yang sama tanpa diskriminasi. Walau bagaimanapun, isu kesamarataan gender iaitu ketidaksamaan gender tetap sering berlaku dan sering menjadi isu atau perbualan hangat di segenap penjuru dunia ini. Oleh itu, kami telah memilih topik ini untuk memberi kesedaran mengenai isu tersebut. Negara yang kami telah pilih sebagai tapak kajian kami adalah negara Malaysia. Kenapa kami memilih Malaysia? Sebab walaupun isu ini tidak teruk sangat di Malaysia, tetapi ia tetap menjadi sesuatu isu dan pada pendapat saya, lebih baik kita fokus pada masalah di negara kita. Baiklah, kajian kami tertumpu kepada golongan wanita yang bekerja di dalam industri di Malaysia. Isu yang kami perolehi melalui kajian ini ialah yang pertama, perbezaan penerimaan gaji pekerja lelaki dan wanita. Dan yang kedua, peluang pekerjaan yang diberikan. So, baiklah itu saja dari saya. Terima kasih. And next. Baiklah, isu atau permasalahan yang berlaku akibat dari ketidaksamaan gender di Malaysia adalah peluang pekerjaan kepada wanita. Dalam sebuah artikel yang diterbitkan pada 9 Mei 2021 di Petaling Jaya, yang mana membincangkan bahawa kadar pengangguran wanita muda di Malaysia menghadapi kadar pengangguran yang lebih tinggi dan amat membimbangkan. Sebuah kajian oleh RCS Yusof Ishak Institute mendapati bahawa wanita telah melebihi lelaki dalam kelayakan formal dan terus meningkatkan penyertaan tenaga kerja mereka. Namun, mereka masih juga mengalami kadar pengangguran yang lebih tinggi. Tambahannya, rakan kanannya iaitu Koordinator Program Pengajian Malaysia, Lee Hock Aun, yang mengarang majalah tersebut mengatakan bahawa di negeri Sarawak dan beberapa negeri di semenanjung Malaysia iaitu Pahang, Terengganu, Selangor dan wilayah Kuala Lumpur mempunyai kadar pengangguran wanita yang lebih tinggi berbanding lelaki. Antara punca atau faktor isu ini berlaku dikarenakan budaya dan kepercayaan orang ramai. Sesetengah masyarakat percaya bahawa wanita mempunyai tanggungjawab keluarga seperti menjaga anak-anak, mengurus rumah dan menjaga ibu bapa mereka yang sudah tua. Oleh kerana itu, sikap ini memungkinkan wanita sukar untuk mengambil bidang pekerjaan. Faktor lain juga boleh dinyatakan dalam sebuah situasi yang mana apabila wanita datang ke temu duga dalam keadaan mengandung, hal ini mempengaruhi peluang wanita untuk mendapatkan pekerjaan kerana majikan akan terus menolak permohonan mereka kerana majikan beranggapan bahawa wanita yang mengandung akan menaikkan kos organisasi. Wanita yang umurnya telah meningkat juga akan cenderung untuk diberhentikan kerja kerana bagi majikan, wanita yang berusia akan melambatkan produktiviti pengeluaran organisasi. Kesan atau implikasi dari isu ini adalah masalah kos sara hidup untuk wanita. Ini kerana kekurangan peluang pekerjaan menyebabkan pengangguran kepada wanita terutamanya. Walaupun isu ini tidak efek kepada wanita yang sudah berkahwin kerana mempunyai suami yang memberi nafkah, namun isu ini sangat memberi kesan terutamanya kepada ibu tunggal kerana tiada pendapatan untuk menanggung diri mereka sekeluarga dan ini mengakibatkan mereka mudah menghadapi tekanan. Isu kedua ialah perbezaan upah jantina. Dalam artikel 13 Ogos 2020 di Kuala Lumpur, tinjauan terbaru oleh firma pendidikan pasaran West menunjukkan 42% rakyat Malaysia percaya bahawa gaji dibayar berbeza berdasarkan jantina. 40% merasakan semuanya sama dan adil dan 18%
mengatakan tidak tahu akan adanya jurang gaji jantina pekerja. Dalam jurnal lain 15 Agustus 2013, analisis perbezaan upah antara jantina dalam sektor swasta moden di Malaysia, yaitu sektor teknologi maklumat dan komunikasi ICT, yang mengandungi 380 pekerja peringkat profesional dan eksekutif dalam sektor ICT di Selangor dan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Hasil tinjauan mendapati pendidikan, latihan, tempat belajar dan kaum adalah signifikan dalam mempengaruhi upah lelaki dan wanita. Namun, perbezaan upah antara jantina yang disebabkan oleh prasangka buruk majikan terhadap wanita lalu atau disebut sebagai faktor diskriminasi yang agak tinggi, yaitu mencecah 80%. Dalam kedua sumber ini kita tahu isu perbezaan upah pekerja antara lelaki dan wanita dalam dibahaskan dan menjadi isu semasa. Faktor yaitu dalam tinjauan terkini, mengapa mereka percaya adanya jurang perbezaan gaji jantina. 40% responden menganggap bahawa jantina tertentu tidak dapat melaksanakan tugas-tugas tertentu. 37% menjawab jantina tertentu dianggap tidak dapat bekerja di persekutuan tertentu, dan 33% menjawab jantina tertentu dianggap lebih berharga untuk peranan tertentu, dan 30% memilih jantina tertentu dianggap tidak dapat menjalankan peranan kepimpinan. Salah satu lain juga diserahkan yang berkaitan perbezaan dengan jantina tertentu. Walaupun tinjauan Davis tidak menyatakan apakah jantina tertentu merujuk pada pekerja lelaki atau wanita, namun statistik resmi di Malaysia menunjukkan bahawa lelaki pada umumnya memperoleh lebih baik upah daripada wanita. Data terkini yang diterbitkan oleh Jabatan Perangkat Malaysia pada bulan Oktober 2019, laporan tinjauan gaji dan upah Malaysia 2018 menunjukkan lelaki memperoleh gaji bulanan rata-rata RM2,342 berbanding wanita pada harga RM2,227. Ini bermaksud perbezaan atau jurang gaji rata-rata 115 setiap bulan antara kedua-dua jantina ini pada tahun 2018. Kesan. Isu ini juga memberi kesan buruk kepada wanita, yaitu jurang perbezaan gaji antara lelaki dan wanita memungkinkan membuatkan hilang tumpuan terhadap minat dan kerja yang seterusnya bertindak untuk berhenti kerja. Organisasi juga akan menerima tempiasan apabila produktiviti semakin menurun, iaitu peningkatan ketidakhadiran pekerja dan kadar pusing ganti pekerja. Selain itu, sumber lain juga mengingatkan di mana perbezaan upah bagi jantina serta diskriminasi majikan dalam sektor ICT. Kita dapat lihat sektor swasta terbaik di Malaysia, iaitu sektor ICT, menerima impak dari isu ini yang memberi kesan negatif terhadap agihan pendapatan, terutama sekali apabila majikan memilih untuk mengambil buruh lelaki berbanding buruh wanita, dikarenakan tenaga kerja wanita adalah lebih rendah berbanding tenaga kerja lelaki. Agensi atau organisasi antarabangsa yang terlibat adalah Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat ataupun KPWKM. Strategi agensi ini untuk menyelesaikan isu adalah mengarus perdanakan perspektif gender dalam penggubalan dasar dan perundangan, perancangan, pelaksanaan dan penilaian program, projek dan penyediaan bajet untuk pembangunan. Agensi ini juga meningkatkan kapasiti dan keupayaan wanita dalam semua bidang bagi memastikan penglibatan mereka yang berkesan dalam pembangunan ekonomi dan sosial negara, termasuk penglibatan dalam politik dan proses membuat keputusan. Peranan agensi ini pula membudayakan kesaksamaan gender di kalangan semua lapisan masyarakat dalam semua sektor. Seterusnya adalah memastikan pandangan dan suara wanita diterima pakai dalam proses membuat keputusan di semua peringkat. Antara sumbangan agensi ini adalah KPWKM melalui Institute for the Empowerment of Women Malaysian (NIEW) telah melaksanakan dasar sekurang-kurangnya 30% wanita pada peringkat pembuat keputusan dalam sektor korporat. Malaysia juga telah menduduki tangga kedua di rantau Asia, yaitu sebanyak 34% daripada jawatan pengurusan di Malaysia diisikan oleh wanita. Agensi yang seterusnya adalah Women's Aid Organisation (WAO) ataupun Pertubuhan Pertolongan Wanita. Strategi agensi ini untuk menyelesaikan isu adalah memperkenalkan larangan diskriminasi berasaskan gender, kaum, agama dan status ketidakupayaan bagi pekerja dan pencari kerja. Yang kedua adalah memperkenalkan hak untuk memohon waktu kerja yang fleksibel dan dilindungi dari diskriminasi terhadap permohonan waktu kerja fleksibel. Peranan agensi ini adalah mempromosikan dan mewujudkan rasa hormat,
perlindungan dan pemenuhan hak yang sama bagi wanita. Yang seterusnya adalah berusaha untuk menghapuskan diskriminasi terhadap wanita. Antara sumbangan agensi ini adalah membuat tempat perlindungan bagi wanita dan anak-anak mereka yang dipukul. Tempat perlindungan ini juga merupakan pusat kegiatan yang berkaitan dengan masalah keganasan keluarga, wanita dan rumah tangga. Yang kedua pula adalah kaunseling melalui telefon. Kaunseling telefon tersedia untuk menangani masalah wanita, situasi krisis dan untuk memberikan maklumat undang-undang asas. Seterusnya ialah cadangan penyelesaian masalah bagi isu ini. Yang pertama, mengenal pasti isu kesamarataan pembayaran gaji antara lelaki dan wanita. Kekurangan data dan tiada perkongsian maklumat tepat menyebabkan golongan sasar seperti wanita yang berdepan pelbagai isu sosial sukar mendapatkan bantuan. Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat sepatutnya memberikan tumpuan untuk mengenal pasti isu ini yang membabitkan golongan wanita di bandar dan luar bandar. Menerusi data dan maklumat yang dikumpul, pihak kementerian boleh membuat perancangan lebih terperinci supaya saluran bantuan yang diberikan lebih tepat. Yang kedua, pihak majikan seharusnya memberikan layanan yang sama rata bagi semua pekerja di tempat kerja. Pihak majikan seharusnya memperhatikan prestasi semua pekerja mereka dan menawarkan jawatan tinggi kepada mereka yang benar-benar berkelayakan, bukan dengan mengurangkan jumlah kaum lelaki untuk memegang jawatan penting, tetapi hanya dengan memperlakukan semua pekerja dengan perlakuan yang sama rata tanpa mengira jantina. Mereka akan dapat meningkatkan prestasi kerja mereka, terutama pekerja wanita. Yang ketiga, penerimaan rakan sekerja. Persekitaran tempat kerja seperti penerimaan rakan sekerja juga penting. Sebilangan rakan sekerja menuduh wanita yang berjaya berada dalam kedudukan yang lebih tinggi merasua pihak atasan untuk mendapatkan jawatan mereka sekarang. Rakan sekerja sebaliknya harus menyokong dan memberi semangat kepada wanita-wanita ini agar mereka bekerja lebih keras untuk memberi lebih banyak sumbangan kepada syarikat. Hanya dengan merubah cara berfikir dan bertindak dapat membawa kesan yang besar dalam merealisasikan impian untuk mencapai kesetaraan jantina di tempat kerja. Yang keempat ialah kerajaan perlu lebih tegas dalam membendung isu perbezaan pembayaran upah mengikut jantina. Walaupun undang-undang kesamaan upah yang terkandung dalam Akta Buruh Negara telah lama wujud, tetapi pelaksanaannya masih gagal dilaksanakan oleh majikan dalam pengambilan pekerja, karena terdapat majikan yang masih membezakan pekerja untuk membayar upah. Hal ini berlaku disebabkan oleh kurangnya kawalan pihak kerajaan terhadap pelaksanaannya. Jadi, dengan ini kerajaan perlu lebih tegas dan melakukan kawalan yang lebih ketat dalam melaksanakan undang-undang tersebut. Yang kelima ialah menjadi ahli ataupun membuat aduan kepada kesatuan sekerja. Kesatuan sekerja adalah suatu pertubuhan yang memainkan peranan utama dalam perhubungan perusahaan di antara majikan dan pekerja. Kesatuan sekerja ditubuhkan oleh pekerja atau majikan sebagai pengantara pekerja dan majikan demi menggalakkan perhubungan perindustrian yang lebih baik dan harmoni. Selain itu, kesatuan sekerja memainkan peranan besar untuk berunding dengan majikan untuk mendapat syarat-syarat dan terma-terma pekerjaan yang lebih baik ke arah meningkatkan status ekonomi dan sosial pekerja. Pekerja boleh menyertai kesatuan sekerja bagi mendapatkan perlindungan hak daripada diskriminasi, eksploitasi, dan layanan yang tidak adil di tempat kerja oleh pihak pengurusan atau majikan, seperti pilih kasih, membezakan upah antara pekerja dari segi agama, jantina, dan sebagainya. Tambahan pula, hak pekerja dalam organisasi juga dapat diperolehi oleh pekerja dalam sesebuah organisasi. Hak ini termasuklah hak untuk menyuarakan pendapat dan rasa tidak puas hati melalui saluran yang betul, dengan melibatkan diri dalam kesatuan sekerja dan hak untuk mendapat faedah tertentu dalam organisasi. Hak-hak lain yang diberikan kepada pekerja oleh organisasi adalah seperti penglibatan pekerja dalam membuat keputusan. Logo yang terdapat di dalam poster ini ialah logo kesatuan sekerja
yang ada di Malaysia. Kesimpulannya, secara ringkasnya, apa yang kami telah dapat dalam kajian kami ini ialah di Malaysia, isu kesamarataan gender ini berlaku sepenuhnya terhadap para wanita, di mana para wanita menerima gaji atau pendapatan yang lebih sedikit berbanding dengan para lelaki. Selain itu, kadar pengangguran juga kebanyakannya berlaku terhadap para wanita kerana budaya dan kepercayaan orang ramai terhadap tanggungjawab wanita dalam membuat kerja-kerja di rumah seperti membersih, memasak, menjaga anak dan lain-lain lagi. Selain itu, dalam kajian kami juga kami telah menemukan 2 agensi atau organisasi yang terlibat dalam isu ini. Organisasi ataupun agensi tersebut ialah Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, dan yang kedua ialah Women's Aid Organization. Setiap agensi ataupun organisasi ini mempunyai strategi tersendiri untuk membendung isu tersebut, dan kedua-dua agensi ini juga mempunyai peranan yang sangat penting dalam isu ini dan telah banyak membantu para wanita dengan sumbangan-sumbangan mereka. Seterusnya, kami juga telah memberikan beberapa cadangan penyelesaian masalah untuk isu ini. Dan antara cadangan yang kami telah berikan adalah yang pertama, mengenal pasti masalah. Kedua, majikan memberi layanan sama rata. Ketiga, penerimaan rakan sekerja. Keempat, kerajaan perlu lebih tegas. Dan akhir sekali, kesatuan sekerja. Dan kami percaya setiap cadangan yang kami telah berikan itu pasti akan membantu untuk membendung isu kesamarataan gender di Malaysia. Saya percaya di dalam setiap kajian yang kita lakukan pasti ada cabarannya. Begitu juga dalam kajian kami ini. Dan dalam kajian kami ini kami mempunyai satu cabaran sahaja, di mana kami mempunyai kesukaran dalam memilih negara untuk dijadikan sebagai tampak kajian kami. Dalam proses memilih, ada sahaja kekurangan info di dalam negara tersebut. Contohnya, kami ingin memilih negara India tetapi agak sukar untuk mencari apakah agensi atau organisasi yang terlibat dalam isu tersebut. Walau bagaimanapun, kami dapat menyelesaikan cabaran tersebut dengan akhirnya memilih negara sendiri, yaitu negara Malaysia sebagai tapak kajian. Kerana kami semua ingin ketahui adakah isu kesamarataan gender ini berlaku di dalam negara sendiri, dan kami juga berharap agar kami dapat memberikan kesadaran kepada rakyat Malaysia mengenai isu ini. Akhir sekali, kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Ms. Dayang atas peluang yang telah diberikan di dalam kajian ini. Disebabkan kajian ini, kami telah mendapatkan pengalaman yang sangat baik dan kami juga dapat mengetahui mengenai isu kesamarataan gender ini. Kalau bukan kerana tugasan ini, kami pasti tidak mengetahui mengenai isu kesamarataan gender ini sebenarnya berlaku juga di negara sendiri. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih antara sesama kami sendiri atas kerjasama yang sangat baik sepanjang kami melakukan tugasan ataupun kajian ini. Disebabkan oleh kerjasama kami yang sangat baik ini, kami tidak mendapatkan cabaran yang begitu banyak dan kajian ini berjalan dengan lancar sahaja. Dan kami juga berjaya mengkaji setiap satu objektif dalam kajian kami ini. Saya akan akhirkan ini dengan pantun, di langit ada pelangi, tak lupa kuhitung warnanya. Cukup sekian dari kami, terima kasih perhatiannya. Itu saja dari kami, sekian dan terima kasih.